Hai semua, saya Cikgu Santi, anak perempuan Kupan dari SMK Sultan Yusof, Batu Gajah. Topik kita untuk hari ini ialah Sains Tingkatan 5 KSSM. Bab 4, kadar tindak balas. Dengan standard kandungannya 4.2 iaitu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ya pelajar, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama, saiz bahan tindak balas. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas. Yang ketiga, suhu bahan tindak balas. Keempat, kehadiran makin dan seterusnya tekanan bagi bahan tindak balas yang berkeadaan gas. Marilah pelajar kita melihat setiap faktor tersebut dengan lebih terperinci. Yang pertama, saiz bahan tindak balas. Cuba pelajar fikirkan, mengapa kita potong sayur sebelum dimasak? Ya pelajar, semakin kecil saiz bahan, semakin tinggi kadar tindak balas. Maka dengan ini, masakan kita cepatlah dimasak. Yang kedua, kepekatan bahan tindak balas. Mengapa ya kita perlu sapu deterjen pekat pada kotoran yang degil? Ya pelajar, semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas. Maka dengan ini, kotoran degil lebih senang tertanggal daripada baju. Faktor yang ketiga, suhu bahan tindak balas. Kenapa ya kalau kita nak masak dengan cepat, kita kuatkan api? Ya, semakin tinggi suhu, semakin tinggilah kadar tindak balas. Maka masakan kita akan cepatlah dimasak. Bolehkah pelajar teka apa nama bahan kimia ini? Ya, ini adalah kuprum sulfat. Ia adalah salah satu contoh mangkin. Ya, faktor keempat adalah kehadiran mangkin. Kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Ini bermaksud mangkin boleh mempercepatkan sesuatu tindak balas. Faktor terakhir, tekanan. Ia digunakan untuk bahan tindak balas yang berkeadaan gas. Period tekanan tinggi kerap digunakan sekarang. Mengapa? Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas. Mari kita buat latihan pembukaan. Kita mulakan dengan soalan objektif. Soalan pertama, rajah di bawah menunjukkan satu tindak balas. Hidrogen tambah klorin, hasilnya ialah hidrogen klorida. Nyatakan satu cara bagi menambahkan kadar tindak balas tersebut. A. Menambahkan tekanan. B. Menambahkan isi padu bekas. C. Kurangkan suhu sehingga 100 darjah Celsius. D. Kurangkan isi padu bagi gas-gas itu. Jawapannya adalah menambahkan tekanan. Ini adalah kerana bahan kimia hidrogen dan klorin adalah dalam bentuk gas.
Soalan kedua, apakah kesan mungkin ke atas sesuatu tindak balas? A. Mengurangkan hasil tindak balas. B. Memperlahankan kadar tindak balas. C. Meningkatkan hasil tindak balas. D. Mempercepatkan kadar tindak balas. Ya, jawapannya adalah mempercepatkan kadar tindak balas. Soalan ketiga pula. Antara yang berikut, yang manakah menghasilkan kadar tindak balas tertinggi dengan pepejal natrium karbonat? Ya, jawapannya ialah D. Ini adalah kerana isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk keempat-empat jawapan adalah sama, iaitu 20 cm padu. Manakala kepekatan asid hidroklorik bagi setiap jawapan adalah berbeza. Di sini, kepekatan asid hidroklorik yang paling tinggi ialah 2.0 mol per desimeter padu. Okey, marilah kita buat soalan struktur bahagian A. Setiap soalan dalam bahagian A akan membawa sebanyak 5 markah. Soalan pertama, jadual di bawah menunjukkan keputusan satu eksperimen mengkaji kesan kehadiran mangkit terhadap kadar tindak balas. Terdapat dua jenis campuran dalam kelalang kon. Campuran pertama, ketelan zinc dan asid hidroklorik cair yang mengambil masa sebanyak 120 saat untuk mengumpul gas. Campuran kedua, ketelan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kuprum 2 sulfat yang mengambil masa 70 saat untuk mengumpul gas. Marilah kita jawab soalan struktur. Soalan A. Berdasarkan jadual, nyatakan satu pemerhatian yang boleh dibuat. Pemerhatian bermaksud apa yang kita lihat ya pelajar? Jawapannya ialah masa yang dia ambil untuk mengumpul gas bagi campuran ketelan zinc dan asid hidroklorik cair adalah lebih lama. Soalan B. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Ayat bagi jawapan hipotesis ini perlu ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah gerak balas. Jawapannya adalah kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Bolehkah pelajar mengesan pemboleh ubah dimanipulasi dan gerak balas? Ya, kehadiran mangkin adalah pemboleh ubah dimanipulasikan, manakala kadar tindak balas adalah pemboleh ubah bergerak balas. Soalan C. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah dimanipulasikan bermaksud apa yang dibezakan dalam eksperimen? Ya, jawapannya adalah kehadiran mangkin. Berdasarkan jadual, nyatakan mangkin yang terlibat dalam eksperimen ini. Soalan ini senang je kan pelajar? Ya, jawapannya ialah larutan kuprum sulfat. Soalan E, nyatakan definisi secara operasi bagi mangkin. Jawapannya, mangkin ialah bahan yang mempercepatkan masa untuk pengumpulan gas. Ya pelajar, soalan definisi secara operasi perlulah bermula dengan soalan, iaitu mangkin. Mangkin dan seterusnya diikuti dengan kata penghubung yang sesuai. Okey, di sini kata penghubung yang sesuai ialah bahan. Diikuti dengan pemboleh ubah gerak balas yang boleh dilihat, iaitu mangkin mempercepatkan masa untuk pengumpulan gas.
Kita sambung dengan soalan struktur bahagian B. Setiap soalan akan membawa markah sebanyak 6. Rajah menunjukkan dua situasi yang berbeza yang digunakan untuk memasak daging. Dalam situasi A, ketulan daging yang kecil digunakan. Manakala dalam situasi B, ketulan daging besar pula digunakan. Soalan A1, ketulan daging manakah yang akan mengambil masa yang singkat untuk dimasak? Ya, tentulah ketulan daging kecil. Ini adalah kerana semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Soalan A2, nyatakan inference bagi jawapan anda di atas. Untuk pengetahuan pelajar, inference bermaksud kita harus memberikan sebab untuk pemerhatian soalan yang di atas dan jawapannya perlulah bermula dengan jawapan pemerhatian. Maka jawapannya adalah ketulan daging kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Soalan B, situasi manakah yang mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Ya, jawapannya situasi A. Soalan C, apakah hubungan antara saiz bahan tindak balas dengan kadar tindak balas? Apabila saiz bahan tindak balas berkurang, kadar tindak balas bertambah. Soalan D, ketulan daging kecil seterusnya dimasak dengan keamatan api yang berbeza. Ketulan daging kecil yang pertama dimasak dengan api perlahan, manakala ketulan daging yang kedua dimasak menggunakan api yang kuat. Pada pendapat anda, ketulan daging kecil yang manakah akan masak terlebih dahulu? Ya, jawapannya adalah ketulan daging dengan api yang kuat. Ya, pelajar. Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, maka semakin tinggilah kadar tindak balas. Soalan terakhir, tandakan betul bagi faktor lain yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam petak yang disediakan. Jawapannya adalah kepekatan dan tekanan. Setakat inilah pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.